Alright. Ni aku suka. Di tengah ni. Okey dah. Boleh pergi dekat My Two Cents lepas tu share. Okay. Okay, dah share. Aku start record lagi sekarang. Okay, bismillah. Okay. Oh, sekejap. Aku tengah share. Aku tengah nak share ke wall. Share. Okay. Oi, slownya. More options. Si orang macam kalau dah masuk awal macam apa boleh diorang tengah buat ni. Share to a group, share to a page, share to a group. Pelik lah. Pelak gila bilik kau, Amy. Ha? Pelak gila bilik kau. Lampu. Aku belum buat lagi, dah sebulan dah. Okay, so shall we start? Boleh? Right. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama lagi dalam rancangan Kasih Dia Cendol untuk kali yang kelima. 5 hari turut kita buat Oh, konsisten juga. Alhamdulillah, yes, not bad. Okay, malam ni kita punya tetamu khas kita ialah editor page portal di bawah naungan Patriot Holdings Sdn Bhd, juga seorang penulis novel prolific negara, seorang dan juga mampu menulis buku-buku non-fiction yang power-power, seorang pemuisi yang berjaya meruntuhkan, mencairkan hati para penulis. Wow. Orang tengok, ada orang tengok. Kita bersama dengan ada orang tengok, bahaya tu. saudara Helmi Effendi. Okay, Helmi buat join malam ni. Tapi malam ni kita bukan nak bincang pasal kau punya puisi. Malam ni kita nak bincang pasal cancel culture. Abang macam malam ni macam tanya apa nak borak hari ni kan. Jadi Nami bagi cadangan. Dia kata, jom kita cerita pasal cancel culture. Macam, cancel culture macam apa benda cancel culture ni? Dia kata cancel culture. So I did some look up on benda-benda kita orang boomer kan, mana tahu cancel culture ni. Kita bukan boomer, aku Gen X, sorry. Aku Gen X. Aku sensitif gila part ni. Aku sensitif gila, sorry lah. Aku dah kena banyak. Kau panggil aku boomer sebab aku macam orang tua. Duk pandang laptop mana benda ni yang mana kan. Dia suka so cancel culture. Okay, so tak nak ni sebab Nami yang bagi cadangan topik ni, Nami take over. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami. Salam wabarakatuh. Salam je. Basically cancel culture ni ialah satu movement daripada social media lah yang nak boycott orang, memanggil orang semua untuk boycott celebrities ataupun figurehead lah yang menyokong berlainan dengan agenda diorang. For example macam J.K. Rowling yang kena bidas sebab mengkritik LGBT dan juga transgender especially. Jadi buku Harry Potter kena bakar, ada yang kena big boycott lah. Basically aku pun pernah kena. Aku sendiri pernah kena. Ada juga beberapa geng-geng left ni yang pernah beli buku novel aku. Lepas tu dia, sebab dia tak puas hati dengan pendapat aku, dia terus bakar buku aku, ada yang buang buku aku. Aku rasa benda tu okey lah, kau dah beli, kau buat, kau punya pasal lah kau nak buat dengan buku tu. But satu hal, dia menyebabkan orang yang ada
ada opinion, tak berani nak mengeluarkan opinion sebab diorang ni buat satu movement, okay, dia ni anti LGBT, dia ni anti golongan ni anti tu. So dia jadi orang yang ada buku ke, orang yang ada figure ke, atau orang ada bisnes ke, dia tak boleh nak bagi opinion kepada orang ramai. Instead dia jadi macam dia jadi macam dia kena berhati-hati dalam bercakap. Okay, fine, kita boleh cakap kita berhati-hati dalam bercakap, tapi takkan kita nak kena satu hala je. Media sosial ni takkanlah satu pendapat saja yang dibenarkan. Itu yang isu cancel culture yang aku dan Khalid pun nak cakap. So basically itulah aku punya cancel culture kat Malaysia ni kuat ke? Saya nak cakap bang. Kuat. Silakan ni. Saya antara mangsa bang. Abang ingat tak kita punya buku kedai buku yang jangan selewengkan sejarah Melayu kena ban tu. Itu hasil daripada cancel culture tu lah. Di mana diorang berhujah saya punya status Facebook tu. Jadi diorang berkempen untuk kedai-kedai buku yang kononnya berorientasikan ideologi kiri mengharamkan buku-buku terbitan Imam Effendi. Okay, Amy, aku ada satu soalan untuk engkau, Amy. Ni soalan culture lah. Okay. Kita pun pernah kena juga. Okay, Amy, aku nak tanya satu soalan. Apa puncanya kau kena sampai macam tu sekali? Barangkali aku dah tahu, aku dah dengar cerita daripada engkau masa aku lepak kat TV dulu. Tapi aku nak engkau cakap kepada orang ramai, apa yang sebenarnya kau cakap dan menyebabkan benda tu jadi kontroversi dan sampai keluar melemel, sampai keluar Malaysia Kini. Aku baca banyak agak lah yang nama kau, kalau aku Google nama kau pun banyak yang berbunyi negatif lah. So apa benda yang sebenarnya yang kau cakap? Apa yang kau cuba maksudkan dalam apa statement kau tu? Aku sebenarnya dia ada rentetan 3 status tau. Satu, status pertama, status kedua dan status ketiga aku ni bersifat reverse psychology. Dia reverse psychology tau. Tetapi golongan ni dia ambil status aku yang ketiga luar daripada konteks daripada status pertama dan kedua. Tapi masalahnya diorang tak upload pada waktu tu tau. Sebab pada waktu tu Facebook aku yang tu masih ada, tak kena delete date Zuckerberg. Diorang tunggu 10 bulan selepas tu. Bila mana aku tak simpan screenshot, bila mana aku tak simpan penjelasan seterusnya kan, tentang status aku tu, diorang cakap Helmi Effendi adalah aku adalah petimpati kepada Nazi. Itu antara petimpati kepada Nazi ya. Sebab aku di psikologi aku cakap kalau puak ni tak nak berhenti main perkauman, puak ni pula tak nak berhenti attack sejarah Melayu, maka kita sejarah Melayu, hal-hal yang berkaitan dengan orang Melayu, maka akan ada satu ruang yang besar. Gap. Seorang pergi semakin ke kanan, seorang semakin ke kiri, maka jadilah macam dalam sejarah. Itu tujuan aku nak bercakap. Okay, so diorang cakap macam tu, adakah diorang took it by literal atau diorang tahu, diorang notice yang kau ni sebenarnya reverse psychology, atau diorang gunakan benda tu untuk by literal lah, literalist, terlalu literalist. Dan aku rasa diorang sedar. Sebab kalau diorang betul-betul berlaku adil pada aku, kalau aku benar-benar seorang simpati kepada Nazi, takkanlah aku yang mencadangkan penerbitan buku tentang kekejaman Nazi dalam sejarah. Nazi di hujung jari. Sabar, tenang. Kita berdiskusi dengan tenang. Aku tengok. Okey, tapi bagus. Okey, teruskan. Sorry. Contohnya Nazi di hujung jari kan. Dia benda tu macam contoh Nazi di hujung jari pun menjadi mangsa cancel culture. Diorang tengok tajuk, diorang cakap Patriot menerbitkan buku memuji-muji Nazi. 90% isi kandungan Nazi di hujung jari adalah menceritakan kekejaman Nazi tau. Sedangkan kalau diorang cuba gambarkan bahawa konservatif ni satu ideologi yang berkaitan dengan Nazi. Tapi padahal kalau kau tengok dalam sejarah, Nazi nak bangkit, orang pertama dia rembat konservatif. Sebab bagi diorang, kalau fahaman kanan jauh ni, konservatif adalah selalu lembik dalam mempertahankan hak-hak identiti negara dan sebagainya. Jadi diorang memang benda pertama selain liberal dengan sosialis, diorang lagi benci kepada konservatif berbanding liberal dan juga sosialis apatari anarkis. Kita orang yang akan jadi mangsa. Tapi kenapa benda macam ni tak difahami? Untuk aku rasa diorang cancel culture ni juga menjadi sejenis sebentuk propaganda lah. Propaganda untuk puak-puak ni untuk menghalang sesiapa saja yang bertentangan ideologi.
yang bertentangan pendapat dengan diorang untuk di-cancelkan. Sebenarnya Bila kena kat puak diorang, diorang tak ada buat pun cancel culture ni. Pasal tak yang Haikal Klasik kena tuduh rogol tu? Senyap terus. Lepas tu pun Senyap 2-3 terus. puak-puak dia dekat Twitter yang bunyi. Okay, Jamali, nak cakap apa ni? Cakap, tapi dan itu pun main point dia. Main point dia ialah cancel culture ni nampaknya adalah macam segerombolan satu orang dalam bandwagon yang sama. Dia mungkin minat yang sama ke, ataupun dalam konteks yang lebih besar ni ialah ideologi yang sama, spektrum ideologi yang sama, sedang mengambil satu culture ataupun satu budaya baru di mana nak mensenyapkan satu-satu pihak daripada bercakap ataupun mengeluarkan pandangan sendiri. They go to an extent towards macam itulah cancel culture lah, cancelling culture, apa orang kata, untuk merosakkan orang lah. Kalau orang tu berniaga, boycott, kalau orang tu buat tu apa benda semua kan. And this yang ironically, this come from people who believes in freedom of speech. Freedom of speech. Freedom of expression. Dan freedom of expression, freedom of speech ni macam you have to take in everything. Benda tu dekat situ. And benda ni yang merisaukan sebab dia sangat bertentangan. Dan to an extent kalau if I ni benda ni yang perangai dia sama je dengan orang-orang supremasis lain. Macam they are supremacists because they feel that orang punya benda tu paling power, orang lain tak boleh nak kacau, orang lain tak boleh nak tegur, orang lain tak boleh nak cakap. Tapi kalau diorang cakap boleh, diorang nak tegur apa saja tentang agama ke, tentang agama. Dia boleh cakap apa saja. Tapi kau jangan tegur aku. Kau tegur aku, kau kena. Jom kita cancel Mamat ni. Jom kita X. Dia ada kerja, kita pastikan dia kena buang. Kau ada ni, kita pastikan jadi dekat dia dan sebagainya. Habis dia karakter assassinate kau, dia buang kau. Dalam kes aku pun kena cancel culture. Aku sampai sekarang bila jumpa orang, you're Khalid. Oh, that's why I remember your face. You're the racist, right? Aku sampai sekarang dia racist. Serius, aku tak bohong. Aku dah biasa dah. Ini bukan kali pertama. Aku dah dekat 8-10 orang, especially non-Malays yang are you a racist? Aku dah kena macam ni. And anak aku sendiri, Baba, why are you a racist? Time tu aku sedar benda ni is really really critical. When you take things and you post, you tak nampak impact dia. Aku dah hilang 2 job sebab ni tau. Sebab tu yang aku label Lip Hanat, aku fight all out kau. But I don't want to do that anymore because now is not the time. But this cancel culture is not working. One is not good and second is not working. Kalau kita tengok cancel culture ni daripada dulu, dia orang try nak cancel Trump terus, But what happens is Trump come back stronger and stronger and stronger. And aku kena dulu aku masih kena cancel 8,000 followers. Sekarang dah dapat 16,000 dah. Why? Because dan cancel culture ni bahaya dia ialah kau pernah tengok kan macam kalau gangster cerita gangster Melayu apa benda ni semua dulu kan, dia ada satu ayat yang paling orang suka guna. Dia kata, engkau kalau nak pukul aku, kau pastikan aku mati. Kalau aku tak mati, aku datang cari kau balik. So cancel culture will not kill someone, it will only breed another monster. It will breed another monster. Kau. So cancel culture is not good. Kan, you take something to the extreme, sebab aku tak pasti nak kata benda ni cancel culture ke tak, tapi one of my writers pernah menulis sampai jadi national issue lah, sebab masuk berita, menteri pun cakap kan, sebut pasal benda tu just because of a teleprompter, sampai orang push untuk dia kena buang kerja, ini pengkhianat kepada kerajaan dan sebagainya. Aku rasa macam you're taking this too much. Aku cakap kan macam orang serius gila. Kau nak kacau ke apa benda kan. And it's not a big thing pun yang dia tulis. Kan? Exactly. And benda tu you going to breed another monster. Kalau orang tu jenis revengeful, siap lah. Itu yang jadi kat aku. Yang jadi kat aku. Aku hari-hari bangun,
Apa yang aku nak fight? Apa aku nak fight? Aku dah bangun hari-hari last sampai aku dah give up. Aku kata this is not the way I'm gonna be, especially now tengah time susah and everybody like we need to reconcile more than nak gaduh. Aku rasa I shouldn't be that way. And you are right when you say when you cancel things, the thing will come back even stronger. Aku jadi mental baik, bukan mental lah. I mean, okay, mental tu lah a given, but aku come back with full of hate, full of vengeance, full aku sampai term lip hanat tu aku create semata-mata nak fight kau. And kalau aku nak fight aku boleh, but I understand that actually kita ni macam macam dalam hutan kan ada banyak jenis binatang-binatang. Everything needs one another. Kalau negatif macam mana pun, you still need that in an ecosystem. You still need everything to work on. Kalau kau daripada dalam ekosistem, kau cabut satu binatang je, kau cabut nyamuk je pun, walaupun nampak macam tak guna, dah jadi lain lah. That's why we need each other, tapi in different circumstances because we level up each other. Macam UMNO, we need DAP to counter each other. We need PAS, we need Amanah. So they counter, we need all. Aku punya teori lah. So once you cancel everything, you are taking out that important bit in that social media ecosystem which has a voice. Salah betul ke tak boleh lah nak potong semua. Itu je aku rasa. Opinion aku pula pasal ni ialah dia sebenarnya datang daripada big tech juga. Big tech macam Facebook, macam Twitter. Contohnya aku hari ni aku kena ban dengan FB seminggu. Aku kena ban daripada FB sebab tulisan aku yang kau support Trump. Tulisan yang dah tahun lepas. So tulisan aku tak sedar pun. Aku tak sedar. Tiba-tiba dan tulisan tu pun bukanlah aku kata aku tulis support Trump macam aku sokong Charlottesville ke yang apa-apa semua. Aku just cakap kenapa Trump akan menang. Itu je dia punya point. But sekarang ni sebab election US dah nak makin dah nak beberapa minggu lagi, 2 minggu lagi tak silap aku. So dia punya orang kata algoritma dia crawl dalam FB tu and dia search siapa yang pro Trump, dia akan mute lah, orang kata dia akan tutup lah. Ironik gila. So macam pada aku ni sangat Orwellian. Dia sangat Orwellian sebab dalam satu hal dia nak semua orang untuk terima satu truth. Satu one only truth, iaitu truth yang pihak diorang saja. Yang pihak kita, pihak orang yang bukanlah aku sokong Trump, aku pun tak mengundi Trump pun. Aku pun bukan orang Amerika. Tapi aku cakap kenapa Trump akan menang sebab aku cakap lah first of all ekonomi dia, dasar ekonomi dia, and then dasar dia punya ialah heartland, politik heartland dia sangat kena dan dengan politik Amerika. Jadi aku cakap macam tu je pun aku kena. So bayangkan orang lain yang ada opinion lain. Jadi macam bila aku nak bercakap malas lah lain kali asyik kena gam kan. So benda ni tak ada beza pun dengan authoritarian macam let's say dekat komunis China atau komunis Soviet, zaman Soviet tu, atau Korea Utara. Apa kebebasan bersuaranya kalau macam tu. Kau perasan tak? Ni, kau perasan tak? Sekarang ni aku tengok diorang bukan saja diorang nak tanam dalam kepala otak kita dengan ideologi-ideologi diorang. Aku baru lepas layan The Boys season 2. The Boys season 1 best tau. Tapi The Boys season 2, aku nampak sangat dia punya political correctness dekat situ. Aku boleh nampak dia punya betul-betul tau. Dia betul-betul dia macam apa? Nak doktrinkan dalam kita kalau kita berbeza dengan diorang, kita adalah Nazi. Betul. Bulat-bulat macam sebab villain dia adalah watak seorang perempuan ni. Superhero perempuan yang anti superhero imigran yang masuk ke dalam negara Amerika. Atau adalah orang yang melawan. Tapi masalahnya asal usul perempuan ni daripada Nazi. So dia nak doktrinkan dalam kepala kita, kalau engkau menyokong kepada tempadan ditutup untuk kemasukan lebih banyak imigran yang akan merosakkan negara kau, kalau kau sokong kepada benda yang menaikkan sejarah jati diri bangsa kau adalah Nazi. Dia sampai level macam tu tau. Jadi kalau kau perasan dekat Twitter, sebab itulah aku tak hairan kenapa diorang cuba kaitkan suara kita, pendapat kita dengan perkara-perkara Nazi. Sedangkan kita tak pernah kaitkan orang, walaupun orang sosialis, kita tak pernah kaitkan orang ke Soviet. Sedangkan Soviet punya kekejaman lebih kurang tertanding dengan Nazi kan. Kita tak ada kaitkan kau punya suara tu
dengan beberapa nama-nama lain dalam sejarah yang tokoh-tokoh yang tidak berideologi Nazi tapi membunuh jutaan nyawa. Tapi diorang nak cuba kaitkan ni sebagai bentuk propaganda lah. Atau salah satu bentuk propaganda diorang, kau Nazi kau kena cancel. Ya. Dia yang buat lagi menyakitkan hati tu sebab they write on the pretext of liberal, macam kami we are the true liberals kan, sebab digunakan benda tu. Jadi tapi apa yang diorang buat macam semakin lama semakin tak ada semangat liberal tu pun. There's no liberation in anything. Kalau macam yang aku suka tengok satu interview dekat US rasanya yang pasal this one liberal activist ni yang macam dia push apa orang kata women to show skin, and then dia dengan seorang lagi wanita yang pakai tudung kan, so yang bertudung bertudung ni kata macam dia kata I feel liberated this way, dia kata kan, that is how she feels liberated when she covers up. She feels liberated from the eyes of men. Kan? Benda tu kan. So, if that's her choice, so let it be lah kan benda tu kan. Tapi kenapa macam kena sama semua kan? Kalau macam kalau kau you masuk this kita punya ni ialah you kena buka semua or show skin or whatever lah kat situ kan. So itu antara benda yang paling aku geram lah. Sebab kebanyakan orang yang aku jumpa yang kata dia left or liberal dan sebagainya, yang kacau-kacau ni, they are all hypocrites. Hypocrite. Benda-benda yang diorang cakap ataupun tuduh kita buat ataupun orang yang dia tak suka buat, sebenarnya dia yang buat benda tu. So memang dan yang kelakar dia ialah orang-orang yang menyokong dia macam buat-buat tak nampak benda ni. Betul. Dia buat tak nampak benda ni, dia senyapkan, dia cuba. Aku ada beberapa orang aku dulu tak tahu kau ingat tak Jamali, aku first time jumpa kau dulu. Aku dah sampai dah tak tahu nak cerita kat siapa benda ni. Bila aku kena cancel, aku dah ya Allah, aku dah sampai tak tahu nak cerita siapa, sebab orang rasa ini biasalah kena bash, tapi aku dah kata ini sistematik. Sebab yang kena attack ialah orang yang ada akaun lebih daripada 10,000, orang yang nampak macam konservatif, macam aku, macam patriot. Ini target dia. Sampai kau tahu, sampai yang budak kecil masak kek tu pun kena attack kau nak, sebab dia ada 60,000 followers kat Twitter. Budak-budak tu dia pun kena attack. Aku dah tengok pattern dia. Kalau kau lebih daripada 10,000 and kau memperjuangkan, bukan memperjuangkan, kau tak ikut naratif dia, kau akan jadi soft target. Dia target sikit. Dia tunggu kau buat salah. Kau tersilap, and orang of course akan buat salah. Of course akan ada satu statement. Aku dah satu hari 20 tweet, takkanlah satu yang kau tak boleh twist and turn pun. Hari-hari kau akan kena, kau kena cancel kau bye. Efek dia sampai hilang kerja, reputasi. Aku dah sampai ada tak larat tapi tak pula, alhamdulillah, nak buat macam mana, hidup lagi kan. Taklah mati. Tapi tak nak membenci lah. Aku tak nak membenci lah kalau boleh. Tapi antara yang power lawan balik cancel culture, kalau apa yang dikena tu dikenali sebagai cancel culture lah. Yelah, aku tengok Cik Seri Kandi lah. Dia selamba je, dia gedah, dia buat bodoh, dia langgar. Okay, Jamali, aku nak tanya. Tadi kau cakap pasal liberal lah, the idea of liberal. Tadi aku nak tanya kau soalan yang soalan ni lah. What is liberal to you? As the name orang kata implies, liberal ni maksud macam pembebasan. Ini yang aku faham lah. Liberating someone basically to use his or her own orang kata pemikiran untuk to do what's best for him or herself. And cabang-cabang dia, then they go to pro-choice, they go to whatsoever lah benda tu dekat situ.
yang difahami lah. If you want to go deeper, then benda tu will take a long time lah. So itu yang aku faham. Tapi spektrum dia tu ada juga yang mild, and then ada yang go far, far dalam spektrum liberal tu sendiri, far right or far left, apa benda ni semua kan. And then there are also macam I wouldn't say macam mild liberal, tapi ada juga jenis yang betul yang aku panggil true liberals, yang memang I would say macam close to civic liberalism lah. Maksudnya dia macam dia lebih kepada tengok tempat, dia pergi tempat tu, if that's the culture of the place, then dia akan hormatilah benda tu dekat sana, because dia hormat orang tu punya culture, dan orang tu punya itu ialah kebebasan orang tu untuk berculture begitu. So that's how they think. So sebab tu benda tu. Tapi to me, all in all, there's no such thing as total freedom. Total freedom is totally tak boleh exist benda tu dekat situ. Tak wujud. The word freedom tu tak pernah is a total orang kata farce. Dia tak ada, dia benda yang tak ada dan tak akan wujud. Sebab kita as Islam satu, sebab kita percaya kita memang hamba, kalau paling kuat pun kita ada keterikatan. And nombor dua, as manusia, kalau kita fikir lama-lama, kita duduk diam-diam, kalau kita ni jenis pemikir, kita tahu macam mana pun apa orang kata, kebebasan mutlak tu takkan wujud. Takkan wujud. Sebab dia akan buat dunia jadi chaos. Dengan kebebasan, dunia akan chaos gila-gila, dan kita takkan boleh hidup sampai 2-3 generasi pun. Confirm bergaduh, confirm berparang-parang, bertembak-tembak, jadi hewaya yang seorang nak kahwin dengan mak, seorang nak kahwin dengan tiga, seorang nak kahwin mayat, seorang sebab nak dah tak ada pegangan. Nama dia liberal, dia tak ada pegangan. Bila kau tak ada pegangan, kau hanyut. Aku wallahi aku dulu aku liberal, aku believe and okay, kita bagi chance, kita semua bagi chance. But once you come to bila aku dah jadi bapa, aku tengok anak-anak aku fikir kena ada pegangan, kau mesti ada some basis. Sebab kalau kau tak ada basis, hari ni kau sokong ni, hari tu kau tengok, besok kau jadi kucing, lusa kau jadi binatang kaki 3. Aku nak jadi kucing sebab aku rasa aku nak jadi kucing. Kau dah tak ada pegangan, tak ada, where is the, because there is no line. Because kau liberal lah, tak apalah, dia nak cross the line tu sikit. Kalau dia rasa dia nak jadi manusia topping 3 ke apa ke, whatever lah, kesian kat dia. Kesian. Kita duduk kesian sampai bila? Where do we stop? There is no stop. And maksud aku, ruang yang untuk pembebasan tu banyak, besar dalam Islam, macam-macam kau boleh buat. Yang haramnya sikit saja. Betul. Tapi yang halal ni banyak benda yang boleh buat. Tapi kenapa kita nak buat macam Islam ni menekan? Tak ada. Kau boleh jadi apa, kau nak buat apa dalam rumah kau nak sembah berhala pun dalam rumah kau suka hati. Tapi kita tak halang yang jangan buat secara terbuka. Jadi benda-benda ni bila kau tak faham benda tu, memanglah kau rasa benda ni menekan sebab kau tak faham. Bila kau faham, kau tengok benda ni, apa yang kita nak buat is just borderline ni pun besar. And kebebasan apa yang kau nak lagi? Apa yang kau nak bebas lagi? Okay, korang setuju tak kalau aku cakap macam golongan-golongan left ni lah, SJW, apa, social justice warrior ni, woke lah, orang kata orang woke ni, yang amalkan cancel culture ni, diorang ni sebenarnya hanya nitpicking ataupun kata cherry picking. Benda yang diorang rasa best, diorang akan sokong. Benda yang diorang rasa tak best, walaupun benda tu freedom untuk orang lain, dia kata benda ni semua Nazi, benda ni semua fast. Number one, you have to be more specific on that. So, kalau itu ialah engkau punya tu, aku rasa we have to be fair. Both sides also sometimes do cherry pick lah.
Yes. Aku agree dengan Jamali. Kita tak boleh nak pick on that sebab kita pun sama juga. And honestly aku I don't want to take sides. Aku dulu selalu fikir konservatif versus liberal, feminist versus meninist, tapi that is not taking us anywhere. Bila kau ada konsep yang membahagi-bahagikan, kau tak akan menang. Tak ada siapa akan menang, dua-dua akan kalah. Kita patut konsep yang holistik yang kita dalam combine. Let's not label kalau boleh. Memang ada puak, but let's not try to be let's not go the feminist route. Bila feminist route, kau dah automatic kau bahagikan ni perempuan ni lelaki, okey kita against lelaki terus lawan. Tak boleh. Memang tak akan berjaya sistem-sistem yang membahagikan, tak boleh. Sistem yang holistik yang semua masuk ini yang akan boleh berjaya. Kalau kita nak maju, kita kena ambil satu sistem berjaya. Tapi of course dia ada puak. But let's try to reduce labeling konservatif. Aku ni liberal, antara yang paling liberal kot. Kalau kita tengok lifestyle, tapi of course on social media lain lah. Kenal daripada zaman sekolah ni. Aku ni kalau orang kenal aku, orang cakap aku konservatif, dia orang gelak. Aku yang paling tak resis, aku yang paling mental baik. Orang lain punya parti ni aku buat tiap malam ya. Aku pergi parti orang, aku meluat ya, sebab ini kau cakap parti. Apa ni? Ini mana tak ada bogel. Aku dulu macam tu baik, aku serius. So aku tak malu. That was my past. But it comes to a sense yang aku dah once you become a father, bila kau dah jadi bapa, kau akan tengok dunia apa yang kau nak tinggalkan ke anak-anak kau. Itu yang aku terfikir, and that's why aku proud to be a Malay, to be a Muslim, and it doesn't have to be uncool. It has to, aku boleh enjoy life as a Malay, as a Muslim. It's okay, but narrative sekarang Malay tak bagus, Islam tak bagus. Itu yang aku selalu fight, sebab kalau kau buat ni it becomes a psychological repetition yang jadi propaganda. Okay, I got what I said. So macam apa yang Khalid cakap tu, repetition tu, dia dok ulang. Contohnya macam Helmi selalu kena, dia kata, setiap kali kalau Helmi bercakap, ni rasis, ni fasis. Dia ulang benda tu walaupun benda tu dah 2 tahun yang lepas. Okay, adakah ini macam teori Goebbels punya ni yang kata if you repeat much? Yes. Of course. Definitely. Aku dah buat social media 11 tahun. 11 tahun. Dan aku tengok benda ni memang. Sebab tu kadang-kadang aku buat simple punya narrative je. Islam is cool. Aku nak tulis pun aku rasa, apa aku tulis segan kan? Segan. Sebab benda tu dah psycho kat aku. Malay is cool. Kau try tulis. Benda tu dah teruk, janggal. Sebab apa? Sebab kita dah terfikir, terpengaruh dah. Dan satu lagi yang kita repetitif ni, dia ada apa orang kata satu sebab semua orang bukan sama. So bukan semua orang yang akan macam contoh aku tak kenal kau kali. Aku tiba-tiba aku nampak Helmi tulis pasal kau. Aku terus anggap benda tu betul. Katalah aku ni fan Helmi. Aku nampak Helmi tulis benda pasal kau. Macam ni rupanya. So aku walaupun tak kenal kau ataupun tak pernah baca tulisan kau, tapi sebab aku baca tulisan Helmi tu, dan aku suka kat Helmi, aku rasa inilah Khalid. So bila every time berulang-ulang benda tu, so kau you think it as true as someone. Sebab aku pernah jumpa orang macam ni kan, macam dia betul-betul percaya yang macam Patrick ni gini, Jamali ni gini. Ada profesor percaya kau macam tu. Aku macam bila aku tanya mana kau tahu mana, apa buktinya, kau you don't even know me. Kawan-kawan aku beritahu. Macam siapa dia macam and then macam kawan aku ni ex dia juga dulu founder TP. Aku macam siapa founder TP ni kan? Aku macam so people just claim, people just buat kepala tahu sendiri apa benda ni semua kan. But all this while yang aku perasan juga ialah when you confront them, diorang tak respon. Tak respon. Aku panggil aku cabar sekarang siapa-siapa keluarlah. If you feel yang aku rasa aku salah, come, let's have a dialogue. Aku tak nak tanya apa. You have like 1 hour. Aku dah banyak kali dah aku gaduh online. Come. If you really believe in your cause, if you believe you're right, come. Kau rasa aku salah tak? Come. 1 hour, 2 hours, 3 hours, 1 whole day, 24/7 aku boleh allocate dengan kau. But nobody ever did that came. Because all these ideas, senang kau nak cakap secara pendek. Tapi bila kau nak cakap, memang kau tak berani. Abang.
Sebab it's not an all encompassing idea. It's by bits and pieces je. Okay. So macam contoh okay, aku nak cakap dengan Helmi lah sebab Helmi agak senyap kan hari ni. Oh ya, okay. Aku dah cakap kat Helmi, ni sesi terbuka. Kau kalau kau nak bercakap, kau kena interject. Kalau kau tak selamba je. Boleh angkat tangan lah. Okay Helmi, aku nak tanya kau. Okay, macam contoh bila orang label kau Malay Nazi kan. Banyak kali aku pun pernah kena, which is agak pelik lah sebab aku tak pernah pun jadi budak Nazi kat masa aku zaman aku tak kenal guyong pang Nazi dekat tu pun, aku tak lepak dengan dia pun. So dia orang cakap Nazi ni sebenarnya aku pun tak faham kenapa orang sampai macam tu benci kat kau, sampai kau dilabel macam tu sekali. Ya Allah, muka innocentnya korang panggil pang kat dia. Ya Allah. Gila kau kena panggil Nazi. Weh, aku sepanjang aku sekolah, sepanjang aku aku nampak Nazi pun. Weh, ini memang teruk kan, budak-budak teruk kan. Weh, kena label Nazi, Malay power. Gila kau. Aku sebenarnya aku bukannya sokong Nazism ataupun white supremacy. Aku pun bukan white. Aku Malay. Tapi aku menyokong Melayu sebagai orang yang duduk dekat negara ni, orang yang sebagai peribumi dekat negara ni. Ini satu benda yang aku pernah argue dekat Twitter. Aku cakap Melayu adalah peribumi dekat tempat ni, dan dia cakap kita ni pendatang. Aku tak faham macam mana aku nak cakap, macam mana dia orang boleh ada pemikiran yang macam ni. Okay Mi, aku bagi kat kau. Kalau kau Google nama aku, antara yang first naik adalah Eswawani punya talk. Eswawani punya talk, The Rise Helmi Effendi, The Rise of Right Wing. Aku tak faham kenapa sampai The Rise of Right Wing dekat Malaysia Helmi Effendi. Aku rasa mungkinlah sebab benda ni, kalau nak cakap Nazi, aku banyak benda yang aku tak setuju. Contohnya kan, waktu kes aku kena ban 2-3 kali sebab kena report. Waktu label Rohingya jahat tu semua, pukul sama rata, sampai ada member aku yang kiri mula pihak belakang. Aku minta maaf bro, aku ingatkan kau sorry. Wow. Nampak tak angin pun benci aku tu. So sampai dia lah. Tapi aku rasa diorang benci aku, bukan benci aku tau, diorang sebenarnya benci The Patriot. Jadi diorang cari siapa di belakang The Patriot yang diorang boleh attack. Nak dia attack Jamali ni dia diplomasi sikit. Aku pula jenis kalau aku hentam waktu tu memang aku tak pandang kiri kanan. Jadi nak hentam Jamali ni susah. Jadi hentam aku lagi mudah lah untuk tu. Jadi Jamali nak ditakutkan susah. Aku waktu kena tu aku takut juga polis ketuk rumah aku ke apa ke kan. Jadi diorang nampak aku yang paling vulnerable. Jadi aku rasa mungkin sebab itulah. Diorang cuma nak cari untuk diskredit The Patriot je. Sebab benda bila kita diorang punya naratif, kau perasan tak? Diorang cuba bawa naratif sejarah juga, tetapi naratif sejarah berbau kiri. Contohnya banyak lah. Kalau kau nampak foto-foto sejarah, pusat rakyat sejarah, lepas tu diorang cuba sejarah, diorang bawa sejarah tapi diorang cuba tuntik kekirian, naratif kiri dalam tu. Tapi diorang tidak berjaya. Kita berjaya selepas diorang mencuba 20-30 tahun untuk tanam pemikiran kiri diorang tidak berjaya. Masuk kita tanamkan, cintakan identiti kita, cintakan budaya, dan kita punya gerakan ni jadi pop culture. Gerakan kita ni jadi pop culture. Jadi diorang takut apa yang kita buat ni menenggelamkan apa yang diorang dah buat lama 20-30 tahun tidak berjaya, dan kita berjaya. Jadi diorang takut apabila gerakan yang kita bawa ini akan melawan naratif kiri yang diorang nak bawa. Okay, Khalid, aku nak tanya kau pula. Aku sambung sikit. Contohnya aku terlupa. Perasan tak? Kalau bench tengok, bench awal-awal sokong aku tau, Ben Zali. Tapi aku tidak tahu sejak kat mana dia berpaling daripada menyokong aku. Sebab pada awal-awalnya dia sokong aku lawan orang yang selera sejarah Melayu ni. Jadi aku pelik, mungkin ada aku salah cakap ke apa kat Ben kan. Tiba-tiba Ben adalah antara yang penentang aku nombor 1. Jadi aku bulan ni dia mula sedar bahawa naratif yang ada Patriot bawa ini akan mengganggu naratif sosialisme yang dia cuba nak bawa ke dalam Malaysia. Ben Zali ni aku
pada aku dia pendapat dia lah. Aku tak nak cakap banyak lah sebab dia suka hentam aku juga. Pada mula-mula aku okey dengan dia, siap lepak dengan dia, minum teh semua. Tapi sekarang dia dah jadi anti dengan aku sebab aku rasa komunism is not work. Okay, ni aku punya opinion aku ialah komunism is not work. Dia dah mati since Soviet Union jatuh. Korea Utara pun barai. Aku rasa okay, komunism is not work, kiri is not work. Russia sekarang demokrasi. Russia is not demokrasi. democracy. Tapi Putin je salah dia. Yelah. Tapi he's a great man though. Siapa yang boleh control Russia is the power. Yes. Okay. Soalan aku pada Khalid ni, aku nak tanya Khalid. Pasal adakah Twitter ni sekarang dah jadi weapon for politicization of information? Sebab benda ni aku perhatikan dia yang kebanyakan yang we call so-called liberal, kita boleh katakan leaning towards some party lah. Aku tak nak cakap parti mana, tapi korang boleh tahulah parti apa. So macam Twitter ni dah jadi macam orang kata dah di-weaponize. So macam contohnya macam katakan politik ni tak suka dia ni, so dia cakap ni dia gunakan pengaruh dia untuk cancel dia ni. And then secara tak langsung parti yang dia lawan tu ialah parti Melayu. So aku suka. Aku suka soalan ni. Okay, aku tanya kau Khalid, adakah menjadi Melayu ni tak boleh jadi liberal? Boleh. Melayu memang bangsa yang paling liberal kot. Melayu boleh menerima apa saja. Melayu boleh menerima. Cina boleh masuk Melayu. India boleh masuk Melayu. Melayu tak boleh masuk bangsa lain. Apa yang lagi tak liberalnya? Melayu bangsa paling liberal. Terbuka, paling friendly. Aku tak faham. Ini is not even a question. It's not even a question. Okay. Tak unarguable. Okay, kalau nak dikatakan Twitter ni tempat idea bercanggah. Memang tempat idea bercanggah. Sebab Twitter is a place for ideas and thoughts. It's not where you follow friends and families. Aku tak ada satu kawan pun aku yang macam, kau kawan aku follow. Tak ada. Sebab aku follow ikut idea dan ikut pendapat siapa yang sama dengan aku. Tapi masalahnya, pada yang masa yang sama, ini saja aku rasa platform yang betul-betul social media. Sebab platform lain is very silo. Yang ni kat sini kau boleh tweet artis, kau boleh cakap dengan orang daripada B40, T20, semua ada, selebriti, pemimpin, daripada paling atas, paling bawah, semua ada account. And dia ada account sendiri, and kau boleh belasah direct, kau boleh quote Perdana Menteri punya tweet pun kau boleh quote selamba. So it's very open. But at the same time, because dia senang saja. Because dia senang kau nak buat untuk seorang ni nak buat 10 orang, senang je. Sebab tu kau tiap hari kau tengok K-pop ni akan jadi trending. Sebab K-pop, setiap ahli K-pop dia orang bertanding. BTS dengan apa group semua dia bertanding. Siapa boleh dapat dia orang punya tu. So each K-pop members ada 8 to 10 orang account Twitter. Jadi dia boleh pengaruhi benda tu. And dia orang tahu mekanismenya. Berapa orang kena tweet, 100 orang kena tweet within 1 hour untuk dapat jadi title. So dia dah tapi kita dah macam blur kan. Bila kau tengok apa trending topik, K-pop, ada satu part. Kita dah biasa. Tapi actually it's happening. K-pop dah tune in into our minds lah. Kau tengok dia dah grow macam mana. Filem Parasite pun berjadi. Filem tu bagi aku okay, tapi it's not good. It's not that good lah bagi aku. Tapi dia punya, kau nampak dia punya apa ni, mind games dia bila dia control. Cakap kacau. Sorry. Okay. So platform Twitter saja yang memang semua revolusi since the last 12 years. Twitter dah 12 tahun. So the last 12 years tak ada revolusi kat mana-mana negara yang tak pakai Twitter. Kalau kat Iran sekarang sekalipun, Iran dia benarkan Instagram, dia benarkan Facebook, tapi dia tak pakai Twitter. Sebab dia tahu, negara yang pandai dia dah tahu Twitter ini pusat revolusi. Kat Thailand sekarang pakai Twitter, Indonesia sekarang pakai Twitter. Nak pergi roadblock kat mana dulu, bersih dulu aku pakai Twitter, nak tahu kat mana jalan. Sebab ini memang the item of revolution and we need this. Sebab tu aku fight kat Twitter, because kau kena maintainkan the balance ni, the ecosystem ni kena balance. Semua orang kena ada. Aku tak suka pangkah because I think everybody has a voice.
everybody has a voice. Kuman pun ada dia punya function dalam society, dalam ekosistem macam tu lah. Akaun kecil, akaun besar pun semua ada sistem dia. Kalau kita tak ada syaitan dalam dunia ni, macam mana kita nak tahu kejahatan dan evil? Kalau tak ada orang jahat, kalau tak ada Superman, macam mana penjahat dia nak jadi jahat? So it's a balanced thing bagi aku. Sebab tu cancel culture ni it doesn't work. It makes everything go off tangent terus. Trump tu jadi berkuasa sebab cancel culture, sebab orang tak bukan pasal sokong Trump. Orang benci orang yang bencikan Trump sebab dia orang rasa pandai sangat. Jadi cancel culture ni buat a monster out of Trump lagi. Jadi ini yang aku nak beritahu. Once you cancel people, you are giving them power. So don't listen, tolerate. Macam politik lah. Kita ada 10 minit lagi lah sebelum 10.30. Okay. Aku timing lah. Aku hari ni jadi moderator. Aku hari ni aku topik engkau kot. Aku kata lah, aku cancel culture ni. Aku tak. Jadi okey, Jamali, aku nak tanya. Okey, kita ada 10 minit lagi. Kita nak conclude lah sebelum kita bungkus topik ni. Jamali, aku nak tanya. Okey, pada pendapat kau, macam mana kita nak reconcile balik after all of this haywire, all of this cancel culture, bergaduh, polarization ni, macam mana kita nak reconcile balik? Kau ada idea? In 2012, when we started Patriots, one of our main objective is to start talks on reconciliation. Kan benda tu, that we need to look back to how we form this country, whereby our forefathers sit together and kita bincang on each and orang kata every segment of this new nation, what is their aspirations and what is their wants. Dia kena ada give and take. Sebab tu I never orang kata aku dah tukar lama kataan social contract aku kepada this nation is brought upon social compromise, not social contract, social compromise. Because sebab kita masing-masing compromise. Masing-masing ada give and take, ada win, ada lose. Benda tu. So in order for reconciliation to happen, we need to sit back untuk bincang balik, not vent it out on social media ke mana apa benda. You may only make things worse. So but of course lah, benda tu gila idealistik, gila-gila lah. Kalau kau tanya aku sekarang, keadaan Malaysia ni kadang-kadang aku ada seorang penulis nama pena dia FJ. Dia daripada zaman awal-awal dulu kan, macam bila kita cakap pasal national reconciliation, nation building, apa benda semua kan, dia kata no bang, dia kata our country ni needs to become like a phoenix. Dia kata kena burn to ground and then rebuild balik, tak ada cara lain. Aku dulu tak setuju dengan dia, but sometimes when I look at the tension between races and religion dekat Malaysia ni, kadang-kadang aku cakap korang ni kalau nak rasa sangat burn lah. Dia maybe orang dengar macam ekstrim gila kan. No, I tell you one thing, human only learns from pain. Yeah. And you, me, each and every one of us here, we never knew pain. Yeah. That's why kita tak hargai keharmonian. Kita tak hargai kestabilan. Kita tak hargai, sebab tu kita bila kita terlampau senang kan, macam aku pernah buat aku pernah cakap dulu kan, because although the country, kalau kita tengok aku cakap kan, masa it was ruled by prior to before 2018 a change of government, if you look at the economy, it was on the right track, apa benda semua.
and even the stock market was the longest bull run, apa benda semua, we were open to do businesses, apa benda semua kan. Tapi orang sebab dah terlampau rasa senang, they don't feel it. Orang dia kata, oh teruk, ekonomi teruk, bla bla bla, teruk, semua teruk, oh kita akan bakal jatuh lah, bla 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 bla. And they stick to one thing one MDB tu. And apa yang one MDB tu dah buat kat kita sekarang, nothing. Tak ada apa benda pun, tak ada pun negara terbakar ke apa benda kan. But because of that, we lost everything. I'm not saying benda-benda lain semua was peachy, was sedap apa benda, but the economy was good. Tapi yang kelakar dia bila jatuh and then the economy was really bad, people feel like macam okay, macam kan benda tu kan, and then sebab ego apa benda ni semua kan, and then bila makin teruk and then you start to feel pain. Ini bila it hits your pocket kan, macam masa awal aku tengok masa dorang buang orang kata ini semua lantikan politik, dorang semua suka. Tapi bila start hitting dia pocket, aku ingat lagi seorang ada seorang penyokong kerajaan Pakatan masa tu, masa dia punya adik kena buang pasal dia pun dalam adalah macam one of the kononnya lantikan politik kena buang. Dia pula kata, janganlah buang adik saya bla bla bla. Tahu. So manusia ni sebenarnya dia punya sifat memang dia hanya akan belajar bila benda tu kena batang hidung sendiri. Then they only learn things through pain. So sometimes bila nak tengok balik kan, bila kau cakap pasal reconciliation boleh mampu, tapi at a point yang orang kata adakah benda ni reconciliation dengan cara yang baik, ataupun orang kata dalam situasi yang lebih buruk di mana kita reconcile dalam keadaan yang macam, you know what, let's stop this, the country is in ruins kan, dekat sana kan. So it's just about us, berapa lama kita boleh tahan benda tu dekat sana. But basically susah lah sekarang, dia very too polarized. Okay, aku nak tanya ada soalan tak dekat group dekat komen My Two Cent tu? Tak ada, semua cakap Helmi comel je. Dia cakap kucing belakang ni. Kucing belakang ni comel. Ada banyak tadi, ada banyak. Comel lah, Helmi comel. Yang kalau aku nak komen sikit untuk boleh tak? Silakan. Aku nak komen on tadi Jamal ni cakap polarization yang berlaku. Polarization memang kita dah polarize gila, and a big chunk of it is because of social media. Sebab basic aku cerita ringkaskan. Social media is a business and they want you to, as a business, dia orang nak kau datang. Untuk kau datang balik, aku perlu bagi good content untuk engkau. Untuk aku bagi good content untuk engkau, aku perlu tahu apa kau suka. Bila aku tahu apa yang kau suka, aku akan supply lagi apa yang kau suka. Jadi kalau aku like benda, contohnya kalau aku suka DAP, aku like DAP, benda yang DAP je kan keluar, dan makin lama aku jadi ekstremis sebab benda DAP je yang keluar, sebab Facebook nak bagi benda yang aku suka untuk aku datang balik ke Facebook. Sama juga dengan Telegram, sama dengan Twitter. So benda tu akan buat polarize, sebab kau daripada suka DAP saja seperti biasa-biasa, and kau akan tiba-tiba jatuh cinta sayang dengan DAP, yang kau akan rasa dunia kau cuma kat situ je, sebab Facebook, Instagram, Twitter akan bagi kat situ je. Dunia kau cuma dunia yang contohnya kalau kau support something or you like something, benda tu je yang akan sekitar timeline kau. Sebab itu bahayanya cancel culture, kita kena pelbagaikan. Aku ada banyak orang yang aku boleh kata bukan tak suka lah, yang aku disagree, tapi aku sengaja letakkan untuk kacau, disturb aku punya train of thought. Kalau tidak, aku dalam aku punya bubble, yes, bangsa bubble, itu yang bahaya. Aku nak bersuara je. Benda yang Khalid cakap ni, ada orang buat kajian tau. 10 tahun dulu dekat Amerika, 2004 dengan sekarang 2020, dalam 16 tahun gap yang akibat media sosial dia buat macam ni, daripada perbezaan yang hanya sekadar kecil dia buat graf, sampai graf dia umpama langit dan bumi tau sekarang ni dekat sana.
Itu baru sana. Tidak ada kajian seumpamanya dekat Malaysia, tapi daripada gaya yang kau tengok dekat media sosial, yang golongan yang konservatif, lepas tu liberal, lepas tu jadi yang ini akhirnya buatkan kita dalam bubble kita masing-masing. Bubble. Dan kita akhirnya aku rasa takut nanti dapat jadi satu level, satu tahap di mana kita dalam bubble kita ekstremis, dan kita akan cakap siapa yang against kita, siapa yang berbeza kita adalah against kita, dan kita akan ambil tindakan ekstremis untuk melawan diorang. Itu yang jadi dekat Amerika. Ada orang yang tembak orang Islam pula balas bom balik diorang. Padahal tak logik Tak logik. Kalau kat Amerika tu dia dah kaya, dia ada ramai orang bijak, ada ramai mesin teknologi semua dah ada, tapi nak bergaduh. Ya Allah, tiap-tiap hari tak berhenti bergaduh. Ya Allah, mental baik. Tengah pandemik ni pula. If Black Lives isu dia kadang-kadang nak cari pot yang dekat social media yang tak bergaduh tu susah. Tapi nak tinggalkan social media takut kan. Dia cakap pot tak gaduh kan. Masuk grup kucing pun gaduh. Betul. Aku grup ikan mas baik. Aku hampir kena kick grup ikan mas baik. Grup ikan mas pun gaduh. Aku dah tak tahu macam mana. Aku masih lega sebab grup sayur, grup pertanian masih belum ada gaduh. Ya ke? Kau sure? Aman gaduh. Aku grup ikan mas itu aku cuma cakap je ikan aku ni takkanlah tak boleh masuk kategori ikan mas. Tak boleh. Kategori ikan ni bukan ikan mas. Aku macam why not? Aku benda macam tu aku lagi sikit grup kat Facebook. Okay. It was fun, but that's why aku dah malas nak bergaduh. Bukan aku tak nak rasa against bad narrative tapi aku apologize to all dan aku dah maafkan sebab aku tak nak berdendam, and I feel because kita dah polarize, kita membenci tanpa salah. So I think just one last one seminit je aku minta. Aku rasa kita patut objektif in the sense that kalau orang tu buat salah pada satu tweet, pada satu posting Facebook, kita salahkan dia pasal tu je. Jangan pangkah dia terus. Contohnya kalau orang tu salah dia bukan pasal dia faction mana, pasal salah, kita tak boleh nak labelkan terus, dia ni macam ni, dia sesat apa ke. Sebab benda tu yang akan buat kita terus factionalize and masuk dalam grup-grup. Kalau boleh aku pun tak nak masuk grup konservatif or liberal. Tapi aku Melayu dan aku Islam, itu je. Aku akan defend that tu je. Okay, baik. Okay, apa ni Amy pula? Last. Okay. Tapi media sosial ni sebenarnya bagi aku dia ada satu senjata menunggu masa untuk meletup. Dulu orang dengan sekadar surat tampal dekat dinding dekat church nak lawan dengan gereja, sampai akhirnya Protestan dan perang antara Katolik dan Protestan selama beratus tahun, bermula dengan tampal surat-surat yang menentang Katolik, di mana nak satu reformasi kepada segala ajaran yang ada dalam ajaran Kristen Katolik, dan akhirnya berakhir dengan perang. Dan yang bersuara pada waktu itu hanya bangsawan. Tetapi media sosial pada hari ini membuatkan semua lapisan boleh bersuara dan didengari oleh ratusan ribu orang. Dan akhirnya suara ini tak dapat dibendung. Dulu mana ada kita bergaduh, habis politik kita masih duduk kat kedai meja makan dan kita lepak sama-sama. Tapi media sosial ni selepas habis politik, PRU, kita masih bergaduh. Dan ini bukan terhad dekat Malaysia saja. Dianya berlaku di seluruh dunia. Betul. Dan aku perasan benda ni jadi dan akhirnya antara budaya yang lahir daripada ini adalah cancel culture. Contohnya malam kena kan, Khalid, yang pasal apa? Yes. Aku pun kena. Kau tahu aku hilang 30 followers. Tak apalah, aku kira kan. Aku hilang 30 sebab aku tak defend dia pun. Aku kata aku agree, tapi aku disagree, tapi cukuplah kau nak aku maki macam mana. Itu kawan aku juga. Ya, aku dia satu pasal media sosial. Memang it's supposed to create constant disruption. Sebab constant disruption basically it's mini war lah, mini battles, mini war, and mini battles and mini war is a income generator lah basically kat situ lah. And that's only the forefronting. The back end is actually the data collecting, our data, apa benda ni semua kan. So the mapping of human civilization lah. Sebab what I believe, humans ni, kita ni tak pernah berubah daripada we are predictable.
we are the same like our forefathers or our ancestors dulu. Manusia semenjak kita belajar untuk berkomunikasi dan menulis dan membaca, daripada kita kenal menulis dan kita mula menulis ilmu, kita manusia tak pernah berubah. Sebab tu macam bila orang kata contohlah kan, diorang support yang support orang kata progressive mindset ataupun support ABCDG yang all those alphabet punya team support. So bila diorang sebut pasal progresif, diorang lambang progresif, lambang ke depan. Aku cakap benda ni orang zaman tok nenek aku dulu buat lah. Zaman dulu buat. So, bukannya ni kan macam orang sekarang, oh we have to show skin. Aku cakap caveman dulu show skin lah, aku cakap kan. It's not. So manusia tak pernah berubah. Cumanya setiap zaman, setiap tamadun dia ada dia punya key factor rise and fall. Ada yang mungkin tyranny, ada yang mungkin apa orang kata famine, ada yang macam-macam sebab benda tu kat situ. So in order untuk tahu benda tu, so you need all this data to orang kata tu untuk tengok where humans akan lead, akan buat benda, apa dia punya reaction dekat sana. Sebab tu aku nampak macam kita nampak macam mana social media bentuk pemikiran. Macam aku dah cakap, social media ni yang bentuk what is important that you need to talk about. Macam contoh sekarang kan, we talk about this sebab social media lah kan. Social media does things to your subconsciously untuk engkau buat suatu benda. So that's the real orang kata dangers of social media, and especially bila social media there are media players lah. Sebab tu peri pentingnya ada media player yang boleh bagi keseimbangan, and that is partly what we do with Patriots masa tu. Sebab tu masa tu tak ada portal yang sekarang dah banyak lah macam what we do apa benda semua, tapi masa awal-awal tu tak ada. So because we masa tu aku punya impian ialah untuk bring that balance, sebab dia kena ada satu counter narrative, satu lagi dia kena ada yang bawa lari isu. Masa dulu, masa Patriot tengah awal-awal mula, cerita pasal Patriot, promo page sendiri. Masa awal-awal Patriot, masa tu kau tahu tak, Facebook semua cerita pasal politik je, 24/7 politik. So aku dengan Elni cakap Elni, abang nak buat page yang kita tak payah cerita pasal politik, kita tulis pasal sains, sejarah, apa benda ni semua kan. Elni kata best abang join sebab we want people to be able to macam boring lah politik, mana kita nak fall back tu jomlah kita baca Patriot je lah kan. So dan sebenarnya benda tu jadi sebab ramai orang yang masa awal buat tu, ramai je orang yang datang masuk komen kata macam kita orang tak payah nak bagi tahu, jangan berpolitik kat sini. Kita orang punya followers sendiri, kita orang punya pembaca sendiri yang akan tendang dia orang keluar. Sini bukan tempat politik lah, sini kita orang nak beraman-aman je kat sini. That was heaven. So kena ada. So yes, okay, basically kesimpulannya aku cakap ialah yes, social media ni it's destructive, tapi pada masa sama kita kena ingat it's just a tool. It's just a tool, and what matters is how you use the tool. So it's a tool. It can be destructive, but it can also be constructive. So lebihkan banyak orang kata benda-benda message konstruktif, and bagi pandangan yang jangan takut bagi pandangan yang berlainan lah kat situ kan. Memang akan kena dan sebagainya, tapi jangan takut untuk bagi pandangan berlainan. Okey. Jauh 8 minit dah. Lebih 8 minit. Tak apa. Rasanya itu sajalah. Aku tak ada
dan apa sangat, cuma aku rasa cancel culture ni ialah cancel dan kita kena open your mind lah, open and then aku pun ada banyak buat salah statement, banyak salah juga. Aku pun kalau siapa-siapa yang tengok video ni, kalau siapa-siapa yang pernah aku sakit hati, aku minta maaf lah kan. Tapi dalam satu hal, let's talk about, let's dialogue, let's move to something. Yeah, that's why aku buat podcast, supaya kita dialogue instead of bits and pieces. Kita sembang je. Okay, itu sajalah. Okay, bye. Assalamualaikum. Kepada yang menonton malam ni, terima kasih kerana sudi mendengar ni. Will be on air pada masa yang sama. So far kami dah buat ketetapan every Isnin sampai Jumaat 9:30 malam sampai 10:30 malam. Sebab kenapa Isnin sampai Jumaat, bukan Sabtu Ahad? Sebab Sabtu Ahad adalah masa bersama keluarga. Jadi saya keluarga anda. Itu pesanan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.